Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizwan Firdaus bin Mausal alias Musa, nomor metrik S125002. Hari ini saya akan membentangkan tentang komunikasi bukan lisan. Skenario yang saya pilih berlaku di dalam kelas semasa pensyarah sedang mengajar. Dalam situasi ini, pelajar tidak banyak bercakap, tetapi tetap menunjukkan respon melalui bahasa badan. Contohnya, pelajar mengangguk kepala apabila memahami penerangan, membuat kontak mata dengan bicara, dan mencatat nota semasa penerangan diberikan. Walaupun tidak banyak percakapan berlaku, komunikasi tetap berlaku melalui tindakan dan bahasa badan. Situasi ini menunjukkan bahawa komunikasi bukan lisan memainkan peranan penting dalam proses pembelajaran. Ia membantu pensyarah mengetahui tahap kefahaman pelajar tanpa perlu bertanya secara lisan, dan juga memberi peluang kepada pelajar untuk mengekspresikan reaksi mereka secara semula jadi. Selain itu, komunikasi bukan lisan juga membantu mewujudkan suasana kelas yang lebih interaktif walaupun pelajar tidak bercakap. Misalnya, seorang pelajar yang fokus dan menunjukkan ekspresi muka serius memberi maklumat kepada pensyarah bahawa dia sedang memberi perhatian penuh. Situasi ini sebenarnya berlaku setiap hari dalam kelas. Namun ramai pelajar atau guru mungkin tidak sedar bahawa komunikasi bukan lisan memainkan peranan penting. Jenis komunikasi. Jenis komunikasi yang berlaku dalam situasi ini ialah komunikasi bukan lisan atau dikenal sebagai non-verbal communication. Komunikasi bukan lisan ialah komunikasi yang berlaku tanpa menggunakan perkataan. Ia boleh disampaikan melalui pelbagai cara, antaranya bahasa badan, seperti poster badan, pergerakan tangan, cara duduk, ekspresi muka, wajah serius, senyuman atau fokus. Gerakan tangan, mengangkat tangan isyarat tertentu, dan yang terakhir kontak mata, menunjukkan fokus dan perhatian. Contoh dalam kelas ini ialah pelajar yang mengangguk kepala untuk menunjukkan bahawa mereka memahami penerangan pensyarah. Selain itu, ekspresi muka seperti senyuman, muka serius atau fokus juga membantu menyampaikan mesej tanpa menggunakan kata-kata. Komunikasi bukan lisan sangat penting kerana ia membolehkan mesej disampaikan dengan lebih cepat, memberi membalas segera, dan boleh menambah penekanan kepada sesuatu topik yang diajar. Ia juga membantu guru atau pensyarah mengenal pasti tahap kefahaman pelajar dengan lebih mudah. Kemahiran komunikasi. Dalam komunikasi bukan lisan ini, terdapat beberapa kemahiran komunikasi yang dapat dilihat. Pertama, kontak mata. Kontak mata antara pelajar dan pensyarah menunjukkan bahawa pelajar memberi perhatian kepada apa yang diterangkan. Ia juga memberi isyarat kepada pensyarah bahawa pelajar memahami atau sebaliknya. Kedua, anggukan kepala. Anggukan kepala merupakan tanda bahawa seseorang memahami atau bersetuju dengan sesuatu perkara. Ia adalah cara yang mudah dan cepat untuk menunjukkan kefahaman tanpa perlu bercakap. Ketiga, ekspresi wajah. Ekspresi wajah seperti senyuman, serius atau fokus membantu menunjukkan emosi dan reaksi pelajar terhadap sesuatu topik. Kemahiran komunikasi bukan lisan ini sangat penting kerana ia membantu menyampaikan mesej tanpa bercakap, meningkatkan interaksi dalam kelas, dan memberi peluang kepada pelajar untuk mengekspresikan diri secara semula jadi. Malah, ia juga membantu pensyarah mengenal pasti pelajar yang kurang fokus atau kurang faham supaya boleh diberi perhatian tambahan. Yang analisis dan cadangan penambahbaikan. Daripada analisis kekuatan.
Daripada situasi ini, kita dapat melihat beberapa kekuatan dan kelemahan bukan lisan. Kekuatan, mesej dapat disampaikan tanpa bercakap, menunjukkan emosi dan reaksi semula jadi, membantu pensyarah menilai tahap kefahaman pelajar dengan cepat, membuat suasana kelas lebih interaktif walaupun pelajar tidak bercakap. Kelemahan pula, bahasa badan kadang-kadang boleh disalah tafsir. Ada pelajar yang kelihatan diam atau tidak memberi respon, tetapi sebenarnya mereka sedang memberi perhatian atau memikirkan sesuatu. Bergantung sepenuhnya pada komunikasi bukan lisan. Bergantung sepenuhnya pada komunikasi bukan lisan boleh menyebabkan salah faham jika isyarat tidak jelas. Cadangan penambahbaikan, gabungkan komunikasi lisan dan bukan lisan supaya mesej lebih jelas dan mudah dipahami. Pelajar digalakkan bertanya jika terdapat perkara yang tidak dipahami. Ketiga, gunakan bahasa badan yang positif seperti kotak mata, ekspresi muka yang baik, dan postur yang sopan. Pensyarah boleh memberi maklum balas ringkas berdasarkan bahasa badan pelajar untuk memastikan kepahaman berlaku. Dengan mengaplikasikan cadangan ini, komunikasi bukan lisan dapat menjadi lebih efektif dan menyokong proses pembelajaran dengan lebih berkesan. Sekian pembentangan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.